Assalamualaikum, saya Muhammad Rahimi bin Muhammad Razali daripada DCS 4A. Hari ini saya nak berkongsi tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Okey, yang pertama sekali adalah sistem pneumatik. Sistem ini menggunakan tenaga gas ataupun udara untuk menghasilkan pergerakan mekanikal. Ianya boleh dikawal dengan lebih laju dan kuat. Sistem pneumatik adalah sistem yang menggunakan udara termampat untuk menghantar dan mengawal tenaga. Pneumatik menggunakan gas bertekanan untuk menghasilkan pergerakan mekanikal. Pneumatik maksudnya kawalan pergerakan menggunakan udara yang termampat. Okey, yang seterusnya adalah kelebihan sistem pneumatik. Tenaga sedia untuk digunakan ialah udara gas yang paling banyak digunakan dalam sistem ini dan ianya telah tersedia dalam atmosfera kita. Kedua, mudah dikawal. Aliran gas mudah dikawal dengan menggunakan satu ataupun dua injap. Yang ketiga, mudah untuk dilepaskan. Udara yang digunakan dalam sistem pneumatik lebih mudah dilepaskan hanya dengan melepaskan ke ruang udara tanpa melibatkan kekotoran dan bahaya. Okey, seterusnya adalah kelemahan sistem pneumatik. Yang pertama, menggunakan tekanan yang rendah. Kebanyakan sistem pneumatik menggunakan air compressor dan operasi pada tahap tekanan yang rendah. Kedua, bunyi bising. Udara yang keluar semasa pengoperasian pneumatik akan menghasilkan bunyi bising. Yang ketiga, mudah bocor. Gas amat mudah untuk keluar melalui lubang-lubang halus dalam sistem pengoperasian. Yang keempat, kebersihan sistem operasi. Lembapan dan kekotoran akan menyebabkan sistem pengoperasi beroperasi secara tidak menentu. Okey, komponen sistem pneumatik. Yang pertama adalah actuator, yang kedua valve, yang ketiga tangki simpanan untuk menyimpan tekanan udara lebih sebelum ke injap. Yang keempat, kompresor ataupun pam, pemampat udara atau pam disalurkan ke tangki. Okey, seterusnya adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan cecair sebagai media penghantaran kuasa. Bendala yang biasa digunakan adalah minyak yang tidak boleh dimampat dan berfungsi sebagai bahan pelicin. Sistem ini banyak digunakan dalam industri automobil seperti sistem power steering dan sistem brake. Pascal Law telah diaplikasikan pada sistem ini di mana tenaga boleh dipindahkan melalui cecair. Yang seterusnya adalah kelebihan sistem hidrolik. Pertama sekali, lebih efisien. Sistem ini sangat sesuai digunakan untuk mengangkat beban yang berat dengan efisien berbanding sistem pneumatik. Yang kedua, penyimpanan tenaga simpanan. Ia tidak menjejaskan perjalanan sistem secara keseluruhan kerana terdapat satu sistem di mana tenaga hidrolik akan disimpan untuk kegunaan kecemasan. Yang ketiga, ketahanan. Sekiranya berlaku kebocoran, sistem ini masih boleh digunakan kerana pam akan terus memekalkan minyak ke dalam sistem, akan tetapi kecekapan sistem ini akan berkurang. Okey, kelemahan sistem hidrolik. Yang pertama, bunyi bising. Pam yang sedang beroperasi akan menyebabkan bunyi bising. Kedua, mudah terbakar. Sistem hidrolik menggunakan minyak sebagai medium perantara. Sekiranya sistem ini terlalu panas dan terdapat kebocoran pada hos, ia boleh mengakibatkan kebakaran berlaku. Yang ketiga, risiko. Sekiranya tekanan hidrolik melebihi had yang ditetapkan, hos yang dipasang mungkin akan mendatangkan kecederaan kepada pengguna. Okey, seterusnya adalah komponen sistem hidrolik. Yang pertama merupakan pam hidrolik, kedua tangki hidrolik iaitu tank, yang ketiga silinder hidrolik iaitu actuator, yang keempat injap hidrolik ataupun valve, dan kelima iaitu hose hidrolik. Okey, dan yang terakhir sekali merupakan sensor, di mana sensor digunakan untuk mengukur ataupun mengesan perubahan tekanan udara dan air yang digunakan dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Okey, sekian saja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.